ustaz, hang lepas-lepas keluar sak mai pula dah kena tangkap lagi. Itulah tuan-tuan, kita nak adakan sedikit hijrah tu, nak berubah lah, nak berubah. Kalau samuk saja tak ada perubahan, tak ada makna. Kita nak berubah, bahawa hijrah lah, bukan nak pindah rumah dah, bukan nak pindah piduk di Kulim, piduk di Kota Stad dah. Itu dulu. Selepas pembukaan kota Mekah, Nabi kata la hijrata, tak ada hijrah dah. Cuma hijrah berlaku dalam bentuk yang sedikit berbeza, iaitu kita nak hijrah sikap kita, perangai kita, nak ubah yang itu saja. Kalau dulu tak pernah main masjid, mainlah masjid, itu hijrah lah tu. Kalau dulu tak pernah main mengaji, jemaah pun tak main, mainlah. Kalau dulu tak semayang, semayang. Kalau dulu malas, jadi rajin. Kalau dulu tak baik, jadi baik. Hak baik, tambah baik. Gitu. Hak tu saja makna hijrah kita hari ini. Bukan nak pindah piduk di Melaka, di Johor, tak lah. Begitulah tuan-tuan. Yang saya nak tekankan ialah betapa susahnya orang dulu nak Islam, kena bawa diri, ancaman, diseksa. Sebab itu bila mereka dapat Islam, mereka pegang sungguh-sungguh, mereka sayang Islam. Sebab nak dapat tu susah. Hari ini nak dapat Islam senang, sangat senang. Celik mata sudah Islam, mak Islam, ayah Islam, tok Islam, tok wan Islam, nenek Islam, moyang Islam. Kerana terlampau senang dapat Islam, itulah orang tak sayang dah pada Islam. Gitu-gitu saja. Kita insya-Allah kita sayang. Tapi bila terlampau senang dapat, orang tak hargai, gitu-gitu saja. InsyaAllah kita tetap istiqamah lah, kita sayang dan kita jagalah Islam tu. Kalau kita tak jaga, siapa nak jaga? Muslimin muslimat. Nah, nanti lepas ni dengarlah ceramah-ceramah, saya nak baca kitab lah. Baik, muka surat 81. Kita menyambung bacaan yang hari itu. Bahawa malam ni kita baca mati akibat kecederaan dalam peperangan fi sabilillah. Ni yang nak dapat habuan baik belaka ni. Orang yang mati bukan kerana dibunuh oleh musuh ataupun ia tidak mati di medan perang, tetapi akibat daripada kecederaannya dalam peperangan lalu ia mati di rumah atau mati di perkhemahan dan sebagainya, maka kematiannya juga dikira syahid dan tergolong dalam golongan husnul khatimah. Itu dia tuan-tuan, mati kena di medan perang tapi tak mati di sana, mati di khemah, mati di rumah, mati dalam perjalanan balik, itu dikira sebagai syahid. Dia sudah mendapat husnul khatimah. Cita-cita kita itulah tuan-tuan, kita nak apa yang dikatakan husnul khatimah, terbaik. Ada orang tuan-tuan Allah bagi sehingga mati bulan Ramadan, mati malam Jumaat, masuk kubur pun hari Jumaat. Macamlah kita kata mati dicemburui. Kita pun nak, kita minta Allah Ta'ala bagilah. Terdapat sebuah hadis bahawa Rasulullah bersabda, maksudnya barang siapa yang terluka kerana berperang di medan perang fi sabilillah, ia bukan mati dibunuh secara langsung oleh musuh, setelah itu ia mati, maka matinya dikira sebagai syahid. Atau barang siapa yang mati di medan perang terpijak oleh kuda ataupun terpijak oleh unta ataupun disengat oleh ular atau binatang berbisa ketika berada di dalam perkhemahan ataupun persembunyian untuk menyerang musuh,
atau mati di tempat tidur semasa ia keluar untuk berjihad, walau apapun jenis kesakitannya, maka semuanya dikira mati syahid dan akan dimasukkan ke dalam syurga. Tu dia penghujungnya. Nabi kata syurga lah. Baik. Ada berlaku satu peristiwa, seorang anggota tentera pergi berperang, cedera parah, tak mati di medan perang, tak mati di khemah, tak mati dalam perjalanan, sampai di rumah. Di rumah dia sakit tu agak lama, makin lama makin tenang. Sahabat kata, ya Rasulullah, kawan kita yang cedera di medan perang tu makin tenang. Nabi kata, huwa min ahli nar, dia adalah ahli neraka. Sahabat kata, macam mana masuk neraka? Dia pergi berjuang, luka balik. Nak kata Nabi bohong, Nabi bukan jenis bohong. Nabi bukan bohong, hak bohong ni YB. Tapi macam mana Nabi kata ahli neraka? Apa? Terima je lah. Balik tak lama, mai pula, ya Rasulullah, mati dah kawan kita tu. Nabi kata, huwa min ahli nar, dia ahli neraka. Kenapa ya Rasulullah dia ahli neraka? Nabi kata, cantik dah, dia pergi berjihad, dia luka, dia balik, dia tahan sakit, di rumah bawa dia gini-gini. Tapi silapnya satu, terlampau tak tahan ujian sakit itu. Akhirnya dia kata, susahnya sakit ni tak hilang, bila nak sembuh payah ambil aku mati. Dia bunuh diri, dia ambil pedang tu, dia tikam tubuhnya, dia mati. Dia mati itu adalah kerana dia membunuh diri. Sebab tu aku kata dia ahli neraka. Baru sahabat faham, betul ya Rasulullah, memang betul, dia tikam diri dia. Hak tu tak terpakai lah. Tapi kalau dia tahan di rumah, memang tahan, sahabat-sahabat mati juga, dia sudah dikira syahid dan mendapat husnul khatimah. Tapi yang ini dia membunuh diri. Seterusnya, mati akibat wabak taun. Taun ni lama dah tuan-tuan. Ni penyakit kolera. Nak tahu cerita taun dengan lanjut, tanya doktor lah. Kalau doktor ada, tanya doktor, dia tahulah cerita ni. Taun ni penyakit daripada dulu, orang takut belaka. Zaman Ibrahim dulu, bila Raja Namrud buat pesta jom heboh di padang pasir, ada dah jom heboh masa tu, menari, berbogel, melompat, mabuk-mabuk. Tidak ada siapa duduk di rumah kecuali mesti keluar bersama-sama dalam pesta jom heboh tu. Rupa-rupanya Ibrahim tak keluar. Nabi Ibrahim, yang mana mau benar lagu tu. Maka raja tanya, pasal apa kamu tak ikut? Mesti kena pi, tak boleh duduk di rumah. Ibrahim kata, bukan tak mau ikut bos, saya ni ada penyakit. Penyakit apa? Saya ada penyakit taun. Saya kena taun tu, tak pi tu. Dengar taun, jangan pi, duduk rumah. Takut belaka dengan taun. Ibrahim tu bohong sunnah je lah. Bila dengar kata taun, dan mereka kata, eloklah duduk rumah, sesudah pi lah. Ni maknanya cerita taun ni lama dah. Apabila sesuatu tempat itu terdapat penyakit taun, sekiranya kita berada di dalam kawasan tersebut, Rasulullah melarang kita daripada lari keluar, kerana untuk mengelak wabak itu menjangkit ke tempat lain. Demikian juga kalau terjadi wabak taun di kawasan lain, kita dilarang pergi ke kawasan tersebut. Nabi pesan begitu. Tempat tu ada taun, jangan duduk pi. Kalau tempat kita ada taun, jangan keluar, sebab takut bawa ke tempat lain.
Usamah radhiyallahu anhu berkata, katanya baginda Nabi bersabda, jika kamu mendengar ada wabak taun sedang berjangkit di sesuatu tempat, maka janganlah kamu masuk ke tempat itu. Dan jika wabak itu menjangkiti di dalam negeri kamu berada, maka janganlah kamu keluar daripada negeri itu. Hadis ini kuat, Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ini mengajar kita dua benda. Pertama, mengajar kita agar mencegah daripada wabak penyakit, ataupun jangan kita mendorong ataupun mencampur diri kita ke dalam lembah kebinasaan. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 195. Dia tak sebut di sini ayat itu, tapi ayat itu berbunyi, wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Jangan kamu campak dirimu ke lembah kebinasaan. Semua benda tu kalau membahayakan diri, jangan duk buat. Jangan. Quran dah kata, Nabi pun sebut. Yang kedua, mengajar kita supaya bertawakal kepada Allah, iaitu sekiranya wabak berlaku di tempat kita, kita janganlah melarikan diri untuk mengelak daripada terkena wabak. Kerana sekiranya Allah mentakdirkan kita terkena wabak, kemana pun kita lari, wabak itu akan mengejar kita. Allah takdir dah memang nak kena, itu tak upaya lah kan. Sebagaimana cerita mati itulah. Allah berfirman, aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Surah An-Nisa ayat 78. Allah kata, di mana pun kamu berada, tentu maut akan mengejar kamu, walaupun kamu masuk ke dalam benteng yang sangat-sangat kukuh. Tempat tu memang kukuh sungguh lah, orang tak boleh masuk, tapi mati tu dia main juga. Tak boleh lari. Di antara hikmah lain, Rasulullah melarang kita keluar daripada kawasan wabak jika ketika itu kita berada di dalam kawasan wabak, ialah kerana untuk menyelamatkan orang lain di kawasan tidak berwabak daripada dijangkiti wabak yang mungkin wabak itu daripada kita dan kita bawa keluar pula. Biarlah kita pertahankan di dalam kawasan itu demi menyelamatkan orang lain yang berada di kawasan lain daripada terjangkit wabak. Sekiranya kita dijangkiti wabak dan mati kerana mempertahankan perintah Rasulullah supaya jangan keluar daripada kawasan wabak, maka kematian kita itu dikira sebagai mati syahid atau mati husnul khatimah. Syahid di sini tuan-tuan ialah syahid kecil. Syahid kecil ni dia beza. Syahid kecil ni pun banyak. Termasuklah orang mati hari Jumaat, malam Jumaat, mati lemas, mati melahirkan anak, mati tertimpa benda-benda keras, lemas air, sakit perut tahu ni. Kan? Kalau dia mati tertimpa benda keras, dia tak sengaja, itu sudah dikira syahid kecil. Itu dia diuruskan mayat macam biasa, dimandikan, dikafankan, disolatkan, dikebumikan. Cuma dia mendapat spesial satu, dia terlepas daripada azab kubur, terlepas daripada fitnah kubur. Syahid akbar tu lain syahid besar, seperti mana sahabat-sahabat yang gugur di medan jihad. Mereka dikebumikan dengan pakaian tu, dengan darah-darah sekali. Kerana darah itu akan menjadi saksi aku gugur di medan jihad. Tapi dapat selamat anak tangga pertama di alam akhirat, terkira okey dah lah. Anak tangga pertama akhirat itu ialah alam kubur. Kata Rasulullah, kalau kamu selamat anak tangga pertama, lebih cerah kamu selamat anak tangga kedua, ketiga, keempat. Takut anak tangga pertama tu pun tak lepas-lepas dah, kena teruk sangat dah. Jadi yang syahid itu, antaranya syahid kecil itu, dia dapat husnul khatimah, dapatlah dia daripada
diganggu oleh azab kubur. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya wabak taun itu adalah salah satu daripada azab Allah yang dikirimkan kepada siapa yang dikehendaki, tetapi Allah jadikan sebagai rahmat kepada orang mukmin. Oleh kerana itu, tidak seorang pun yang diserang taun lalu ia tetap tinggal di kawasan dari tempatnya dengan yakin dan tabah ataupun sabar bahawa tidak ada suatu musibah pun yang menimpa dirinya kecuali apa yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala, maka ia mendapat pahala. Kalau ia mati, matinya dikira sebagai mati syahid. Hadis Imam Bukhari. Baik, jelas ya, tak susah sangatlah kita nak faham, tak payah cerita panjang-panjang. Yang ketujuh, mati kerana sakit perut. Dapat juga. Walaupun sakit perut pada anggapan kita sebagai sakit biasa, tetapi sekiranya orang yang menghadapi sakit perut dengan penuh redha dan sabar menahan sakitnya sehinggalah membawa kepada mati, maka matinya dikira mati syahid ataupun dia dikira husnul khatimah. Dia ada dua, tuan-tuan, husnul khatimah dengan su'ul khatimah. Yang kita nak tu husnul khatimah, mati baik. Su'ul khatimah itu adalah mati tak baik. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Terdapat hadis yang menegaskan tentang hal itu. Maksudnya, dia kata Nabi sebut, barang siapa yang mati sakit perut, maka matinya dikira sebagai mati syahid. Hadis Imam Muslim. Muslim muslimat, macam-macam lah sakit perut tu kan. Apa punca dalam tu tak tahu, kira-kira dia sakit dalam perut. Terdapat dalam sebuah hadis, dalam satu riwayat daripada Abdullah bin Yasar berkata, tuan-tuan, bila cerita bab sabar ni, sabar itu adalah sifat mahmudah, dituntut. Dan sabar itu disebut as-sabru minal iman. Sabar itu sebahagian daripada iman. Sebahagian ni banyak, tuan-tuan. Kalau temikai itu kita belah dua, sebahagiannya itu. Itu dia. Maka kita pun disebut supaya kita kuat sabar, banyak-banyak bersabar, terima musibah dan sebagainya. Ataupun kita nasihatkan orang yang kena musibah, sabarlah banyak-banyak. Walaupun dia kata, hang cakap senanglah, aku yang menanggung, tak apalah, tapi peringatkan dia. Kerana sifat sabar itu, tuan-tuan, adalah sifat Nabi. Nabi kita antara Nabi yang cukup kuat sabar. Banyak sangat kisah-kisah Nabi ni kuat sabar. Sebab itulah Nabi kita boleh dilantik oleh Allah sebagai penghulu segala Nabi-Nabi. Ketika Nabi berdakwah di Taif, Nabi pergi ke Taif berdakwah bawa Islam. Orang Taif ni suku kaum Bani Saqif. Mereka pukul Nabi dengan batu, mereka hantam dengan batu sehingga Nabi berdarah. Darah Nabi mengalir sampai ke kaki, penuh kasut dengan darah. Bengkak-bengkak jangan cerita. Punya Nabi puluh nak bawa Islam tu, sehingga Nabi terpaksa patah balik. Bila Nabi patah balik, Jibril pun datang, ya Muhammad, kamu kena teruk hari ni. Allah pun tahu kamu teruk, kamu nak bawa Islam tu. Dan bersama-samaku aku bawa satu malaikat yang cukup gagah, memang kuat, Malakul Jibal, malaikat penjaga bukit. Masa tu Nabi kata, menjelmalah malaikat penjaga bukit, wasallama alayya, dia bagi salam kepadaku, ya Muhammad, kamu kena teruk. Sedih tengok kamu. Mau tak kamu, aku nak tanya, kamu setuju tak? Aku akan runtuhkan bukit-bukit di Taif bagi mati mereka tu, hak buat kamu teruk-teruk tu. Mau tak?
Dia offer macam tu. Aku boleh runtuhkan bukit. Bukit di Taif ni besar-besar, tuan-tuan, macam Cameron Highland tu. Tuan-tuan ada pengalaman pergi Taif. Taif cantik, bumi hijau, cuacanya sejuk, sana orang tanam ros. Kalau setuju, aku nak runtuhkan bukit tu, pergi mati mereka tu, ajak mereka. Bahasa kita, Nabi kata tak payah. Itulah sabar. Kalau kita kata cantik, pergi hempuk law juga bagi dia rasa. Nabi kata tak payah. Malaikat ni tunggu lampu hijau saja, dan Nabi kata tak payah. Kalau kamu bagi runtuh bukit, mati katak buat ni lah macam ni. Kata Nabi, marilah kita berdoa supaya anak cucu depa nanti akan bangkit menjadi orang kuat Islam. Kita nak zuriat depa tu bangkit satu hari nanti jadi orang kanan Allah, orang kanan Islam tu. Lah ni biar api depa tu, biarlah tak apa sampai masa mati tu. Nabi ajak berdoa. Nabi berdoa. Doa Nabi, tuan-tuan, diterima. Sudah masa berlalu, anak cucu depa ni lahir dan membesar, ramai menjadi pahlawan, ramai menghadap minta Islam. Anak cucu tu, hak tua-tua ni mati. Antaranya ialah Abdullah bin Ubay, bapa munafik. Abdullah bin Ubay ni bapa munafik, dia pun jahat, dia bermusuh dengan Nabi. 17 kali Allah cerita tentang perangai Abdullah bin Ubay dalam Quran. Lalu anak dia bila besar, jadi remaja, jadi orang kuat, masuk Islam. Anaknya pun nama Abdullah. Dia mai jumpa Nabi, ya Rasulullah, izinkanlah aku bunuh bapa aku. Wah, Nabi kata, apa sudah jadi? Dia jahat ya Rasulullah, dia panggil anjing padamu ya Rasulullah. Aku tahulah bapa aku, dia panggil kamu anjing. Izinkan aku bunuh bapa aku. Nampak doa Nabi tu, anak cucu depa ni bangkit menjadi orang kanan. Hak mati-matilah, pok-pok tak mati pun ada, tak mati lagi. Nabi kata tak payah, jangan bunuh. Sayyidina Umar minta, Nabi tak bagi. Anak dia nama Allah, kata ya Rasulullah, lebih baik aku bunuh daripada orang lain bunuh. Kalau Umar tu pergi bunuh bapa aku bunuh Umar tu nanti, pasal bunuh pak aku. Lah bagi aku bunuh sendiri pak aku. Nabi tak bagi. Sabar ya Nabi, tak tertanding. Kita bukan nak membawang Nabi lain, tak sabar-sabar juga, tapi kekuatan Rasulullah. Muslimin muslimat, Nabi Nuh berdakwah hampir 1000 tahun. Berapa orang sejak Islam? Hak lawan dia tu, duk kata dia gila lah, dia mereng lah. Sehingga Nabi Nuh tu tak tahan, angkat tangan. Dia berdoa, ya Allah, kau bagi matilah puak-puak ni, kau bagi matilah, buat semua saja ni. Aku dakwah pada tak mau, dia lawan aku, dia panggil aku ni orang gila. Kau bagi matilah mereka ni Allah. Pernahkah kita dengar cerita Nabi kita berdoa, kau bagi matilah kafir-kafir itu? Tak. Sabar. Nabi Musa pergi bermunajat di Bukit Tursina, tinggal negeri dan tinggal umatnya kepada Nabi Harun. Harun, jagalah negeri ni, jagalah kaum ni jangan baik-baik. Aku 40 hari nak pergi ke Bukit Tursina bermunajat. 40 hari Nabi Musa balik, umatnya sembah lembu belaka dah. Tinggal dulu cantik dah sembah Allah, balik-balik tengok semua lembu pula dah.
Musa kata, Harun, kamu buat apa? Apa dah jadi? Dia cekiknya Nabi Harun. Pernahkah Nabi kita cekik Abu Bakar? Pernahkah Nabi kita cekik Umar, cekik Ali? Tak. Musa pergi cekik Nabi Harun. Nabi kita kuat sabar. Maka kita pun macam Nabi kita lah. Kita pun insya-Allah kuat sabar. Baik. Dia kata sikit ketika terdapat satu sebuah riwayat bahawa Abdullah bin Yasar berkata, ketika aku bersama Sulaiman bin Surdi dan Khalid bin Urfutah bercerita, salah seorang daripada keduanya berkata, ada seorang lelaki meninggal dunia kerana sakit perut. Kedua-duanya memang bersaksi bahawa laki-laki itu mati. Salah seorang berkata kepada seorang yang lain, tidakkah engkau pernah mendengar bahawa Rasulullah pernah bersabda, barang siapa yang mati kerana sakit perut, maka sekali-kali ia tidak diazab di dalam kuburnya. Salah seorang keduanya menjawab, betul. Dalam riwayat lain disebut bahawa salah seorang daripada berkata, benarlah engkau. Hadis Imam An-Nasai, Imam Tirmizi, Ibnu Hibban dan sahihnya. Ini cerita tu sebagai hujah bahawa mereka menjadi saksi, mereka dengar Nabi kata macam tu, bahawa mati sakit perut itu adalah, kalau dia sabarlah, maka dia mendapat syahid kecil. Sini dia kata paling tidak dia terlepas daripada azab kubur. Kita ni tuan-tuan tak tahu lagi perjalanan kita ni nak noktahnya di mana. Perjalanan hidup kita umpama musafir. Musafir itu dia melangkah akan sampai di titik noktah tempat dia nak pergi itu. Kita pun begitu. Selangkah, dua langkah, sehari, seminggu, sebulan, setahun, begini-begini, akan sampailah di titik garis penamat bernama sebuah kematian. Kita tak tahu. Sihat walafiat, baru lepas makan durian saja. Kalau Allah nak ambil, senang. Arwah Datuk J. Samsudin minum petang, lekat cokodok di sini, senyap terus. Tak ada nak buat apa dah. Itu sebagai sebab musabab saja. Pasal apa dia mati? Jatuh pokok. Walau atas pokok tu mati dah, kita tak tahu. Pasal apa dia mati? Lemas. Dia ada sebab musabab. Maka perjalanan hidup kita macam itulah. Cuma kita minta dengan Allah Ta'ala, kalau boleh bagilah kita husnul khatimah, penutup yang terbaik. Paling tidak kalau tak sakit perut pun kita dapat menyebut kalimatun thayyibah. Kalimat itu ialah kalimat syurga, iaitu la ilaha illallah. Minta dengan Allah Ta'ala insya-Allah. Nah, sampai situ dulu. Yang berikut nanti kita akan baca orang mati tertimbus bangunan ataupun tenggelam dalam air. Kita akan baca pertemuan akan datang insya-Allah. Kita akan jumpa bulan depan selepas pilihan raya. Minggu kita Senin keempat selepas pilihan raya. Kalau panjang umur, mudah-mudahan kita boleh jumpa sekali lagi insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Mari kita tangguh dengan tasbih, kafarah dan suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.